kami zidna ilma warzuqna fahma Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna fihi kama Alhamdulillah, bersama-sama kita merafakkan kesyukuran sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat hadir lebih awal ke masjid ini bagi kita menunaikan fardu solat Jumaat pada hari ini, dan insya-Allah mudah-mudahan setiap langkah dan kehadiran kita itu Allah gantikan dengan sebanyak-banyaknya kebaikan. Amin. Dan insya-Allah pada waktu ini saya akan tuan hadirin sidang Jumaat yang dikasihi, satu perbincangan tentang antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Kita tahu untuk membezakannya. Salah satu nama Al-Quran itu ialah Al-Faruq. Al-Faruq itu maknanya yang memisahkan ataupun yang membezakan di antara hak, benda yang benar, dengan yang batil, benda yang salah. Jika tuan-tuan membaca Al-Quran, tuan-tuan akan ada ayat-ayat yang sesuatu perkara yang benar, dia akan bila mana tuan-tuan baca ayat-ayat yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia lakukan, dan tuan-tuan juga akan memahami itu juga sesuai dengan fitrah manusia. Sepatutnya tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk selepas sampainya. Sebab tu Al-Quran itu salah satu nama dia Al-Faruq ataupun Al-Furqan. Jadi kita pun diajar dalam hadis Nabi SAW, kita nak menentukan di antara perbuatan jahat, kerana ada sebabnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan dalam surah Asy-Syams, bila mana Allah Taala sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami mereka fujuraha, perkara keji, dan juga perkara takwa. Maka kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala anugerahkan iman, manusia ni, keseluruhan manusia, ada yang Allah Ta'ala anugerahkan iman, yakni kita semua, yang akan Allah Ta'ala, mungkin orang di luar sana, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan dengan manusia ini akal. Semua manusia mempunyai akal. Yang manusia itu hati dan perasaan. Maka dengan ketiga ini, ketiga kebolehan yang Allah Ta'ala bagi pada manusia, walaupun ada sebahagiannya berbeza, sebagai contohnya iman dan juga tak beriman, maka ketiga-tiga ini digunakan untuk menentukan yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Kalau kita tanya dengan orang yang tidak beriman, apakah mencuri itu baik? Jawapannya tetap tak baik. Kalau kita tanya dengan orang yang beriman, apakah mencuri itu baik? Jawapannya sama seperti orang tidak beriman. Betul? Kerana mencuri itu bukan atas iman yang menolaknya, tapi kerana fitrah itu. Fitrah itu yang menolaknya. Memang Allah Ta'ala bagi tahu, hak ni fujur, hak ni keji. Saya nak bacakan satu hadis untuk tuan-tuan dan saya, pengajaran dan penghayatan. Dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, yu'ta bihasanatil abdi wasayyiatihi yaumal qiyamah fayuqtassu ba'duha bi ba'din in baqiyat hasanah wahidah
udkhilal jannah. Atau kama qala, hadis kursi riwayat At-Tabarani yang ditulis dalam kitabnya Al-Kabir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yu'ta bihasanatil abdi, pada hari kiamat kelak, wa sayyiatihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan datang nanti, akan dihadapkan yang baik dan perbuatan yang jahat seseorang hamba. Bila disebut seseorang hamba itu, maka kitalah kita ni orang yang banyak buat salah. Jangan sekali dabik dada kita tak ada salah. Dabik lah. Sebab tu disebut dalam hadis itu akan dihimpunkan al-hasanat dan juga wasayyi'ah. Kebaikan itu akan dihimpunkan di depan kita pada hari kiamat besok. Lalu apa dibuat? Fayuktassu bi ba'dha bi ba'din. Maka dinilai dan dibandingkan antara kebaikan dengan kejahatan. Akan dibandingkan benda yang baik yang kita buat dan benda yang jahat, yang tak elok, yang keji yang kita pernah lakukan. Fa in baqiyat hasanah, apabila terbakinya satu kebaikan, wahidah, maknanya berbaki lebih tu kebaikan, apa yang disebut dalam hadis ini, udkhilal jannah, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam syurga. Allahu Akbar. Betapa besarnya satu kebaikan yang kita kena buat. Secara asasnya hadis ini dia menyuruh kita banyak-banyakkan melakukan kebaikan, supaya bila timbangan itu dapat mengimbangi kejahatan yang kita buat, yang kadang-kadang kita tak tahu itu kejahatan. Benda baik kita tahu, sedekah, semayang kita tahu. Dalam pada kita buat yang kebaikan kita tak tahu. Ada setengah-setengah amalan itu tak diterima ataupun lebur. Kenapa? Terdetik dekat hati, nunjuk ke orang, nak bagi orang tengok, nak bagi orang seronok dengan kita. Tengok dia ni ada alim, orang ada ilmu, nak bagi orang nampak. Maka je lebur, kita tak tahu. Maka disebut dalam hadis ini bahawa kebaikan itu terlebih, maka Allah Ta'ala masukkan orang dalam syurga. Baik. Dalam Al-Quran disebutkan bahawa kebaikan itu menghilangkan atau menghapuskan dosa. Kebaikan itu sebenarnya sifat dia menghapus ataupun menghilangkan dosa. Jika kebaikan itu bersisa, pemilik kebaikan itu diperintahkan Allah masuk dalam syurga. Baik, baik. Ternyata pahala dan dosanya sama pada timbangan, sama. Ada orang tanya, habis tu Ustaz, kalau sama, tidak ada tengah-tengah. Lalu sebagai golongan ashabul a'raf, orang tangguhkan kemasukannya dalam syurga. Dia bukan tak masuk dalam syurga, ditangguh. Tuan-tuan janganlah tanya lebih-lebih pada manusia seperti saya. Kalau orang tu tak masuk, apa dia buat nonggok kat situ ke? Sebab kita belum sampai lagi. Tetapi dikhabarkan kepada kita tentang hadis pengakhiran kita, sama ada kita akan masuk ke dalam syurga, akan masuk ke dalam neraka. Sebab tu ada didatangkan beberapa hadis pada kita, walaupun ada dinilai semula, seperti mana bila mana kita dengar orang akan pergi meminta-minta syafaat. Minta syafaat hadis sahih. Tapi minta daripada anak beranak. Minta, ada hadis kata ayah minta ayah. Lalu jawapan mereka saling kata apa? Kalau aku bagi amalan aku pada engkau, aku besok belum tentu masuk syurga. Biasa dengar kan? Saya balik sumber. Dia menggambarkan bahawa ketika itu orang semua akan mementingkan diri sendiri, kerana natijahnya nanti kita tak tahu. Dan ketika itu lagi amalan, ataupun andai kata ketika itu boleh lagi dihitung, cuma memberikan amalan kepada orang lain. Tetapi jawapannya ketika itu tak ada lagi dah. Kita nak sedekah pada orang, kita nak ambil pada orang, kita nak kata orang minta balik pada orang, waktu tu tak ada dah. Waktu tu apa yang telah berbaki, maka itulah yang kamu bawa. Dan ada kata ketika dunia hari itu engkau tak selesaikan hutang kau dengan manusia, ketika itulah engkau akan dituntut, ketika itulah engkau akan jadi
jadi muflis ketika itu. Kita pernah dengar satu hadis tentang muflis. Dia sebut, dia kata, al-muflisu min ummati. Hadis memang masyhur. Hadis ini sangat masyhur. Dan kalimah muflis itu memang ada dalam kalimah Arab ini. Al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang yang muflis itu pada hari kiamat kelak akan datang di hari kiamat besok dengan puasanya, dengan zakatnya. Ini bukan orang yang ketika beramal. Wa ya'ti waqad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum alaihi thumma turiha fi yazbillah. Orang yang tadi bukan dia tak solat, bukan dia tak zakat, bukan dia tak puasa, dia kata mereka itu datang, tetapi di samping itu mereka membawa dosa-dosa seperti apa tuan-tuan? Kerja maki orang, maki orang, hina orang, tuduh orang, makan harta orang tanpa hak, menumpah, memukul orang. Orang yang pernah dianiaya diberi pula pahala kebaikan kerana dia telah dianiaya ketika dia berada di dunia. Danlah seterusnya. Apabila amal kebaikannya telah habis, diambil ni pula dosa orang yang dianiaya itu dan akan dibebankan kepadanya. Hak dimasukkan ke dalam api neraka. Wa iyazubillah. Sebab tu kita kena beza yang baik dengan perbuatan yang jahat itu. Dia sebenarnya dia boleh duduk sekali, bukan serentak, tapi dia boleh duduk sekali pada kita. Kita orang yang beramal, orang yang solat, orang yang puasa, orang yang zakat, dalam pada masa yang sama tak maki orang, apa lagi, fitnah orang, boleh duduk sekali. Orang kata, Ustaz, mustahil lah orang yang semayang ini boleh buat benda macam tu. Tetapi tidak mustahil orang yang demikian juga. Kerana apa? Kerana ibadah yang buat sedikit pun tidak memberi kesan pada dia. Itulah peringatan yang paling besar kita kena buat, yang kita kena ingat. Sepatutnya solat yang kita buat, puasa yang kita buat, zakat yang kita keluarkan, semua ini kerja dia ialah tazkiyatun nafs. Dia membersihkan jiwa kita. Tetapi kerana solat itu compang-camping, solat dilakukan bukan kerana Allah, zakat dilakukan bukan kerana Allah, puasa dilakukan bukan kerana Allah. Sebab itu disebutkan dalam hadis ini, orang ini datang bisolatin wasiyamin wa zakatin. Bukan orang ini tak ada solat, tak ada solat, ada. Bukan orang ini tak ada zakat, ada. Bukan orang ini tak puasa. Bahkan puasanya kalau dilihat secara mata kasar lebih hebat banding orang lain. Tapi kerana di sana ada satu benda yang dia buat, wa iyazubillah, akhirnya datang dalam keadaan al-muflis. Baik. Lalu kita nak tengok tuan-tuan, yang disebut tuan-tuan, kerana kebaikan itu akan ditimbang, perkara akan ditimbang. Di antaranya ialah innas salata ala nabi mimma yuthqilul mizan. Sesungguhnya selawat ke atas nabi itu perkara yang memberatkan timbangan. Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu bila imam dia khutbah, ya ayyuhallazina amanu taqut, ya ayyuhallazina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bila sampai pada ayat ya ayyuhallazina amanu sallu, tuan-tuan wa ala ali Muhammad, bukan jawab sallu 'alan nabi. Yang bila sampai kalimah sallu alaihi wasallimu Allahumma salli ala Muhammad, ada setengah orang bila disebut sallu ala apa, sallu, dia pun sallu ala nabi. Dia nak suruh siapa sallu ala nabi?
sallu ala Nabi tu kita suruh awak atas Nabi. Bila kita dengar kalimah tadi, sallu alaihi wa sallimu taslima, maka kita pun jawab Muhammad. Bandingan perbuatan yang dikira sebagai perbuatan yang baik itu akan memberatkan neraca mizan kita. Disebut juga alhamdulillah tamlaul mizan. Ucaplah alhamdulillah, dia akan memenuhi mizan. Lau anna samawati wal ard wa amirahunna wal ardina sab'a fi kaffah la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna. Sekiranya 7 petala langit dan bumi dan segala isinya serta 7 petala bumi diletakkan pada satu piring timbangan dan la ilaha illallah diletak di sebelahnya, nescaya kalimah la ilaha illallah itu lebih berat. Nak faham secara maknawi pun boleh. Orang yang memilih bukan sekadar la ilaha illallah, dia memilih untuk beriman. Sebelumnya dia adalah keadaan tidak beriman, lalu dia memilih untuk dia beriman, maka benda itu lebih berat. Benda itu memberi kesan kepada dia dalam bentuk timbangan. Ini tuan-tuan, anda kata dia masuk jadi Muslim, tuan-tuan, bukan sekadar amal yang dia baru buat itu dikira, amal yang pernah buat dahulu akan dikira dan segala dosanya akan dihapuskan. Amal yang dulu dia buat dikira, dosa dia dihapus. Baru ni timbul ada beberapa soalan orang tanya. Saya tengok dalam satu post, dia kata orang mukmin masuk syurga, orang Kristian masuk neraka. Tuan-tuan, lalu tanda ialah bagaimana kita boleh mendakwa orang Kristian itu masuk neraka dan orang Muslim itu masuk syurga? Okay. Jawapan dia kita kena perhati betul-betul. Kita kena tengok betul-betul untuk memberi jawapan yang jelas kepada orang masih lagi tidak faham. Orang yang faham okey. Orang yang tak faham ni ramai. Dia kata, ke neraka kita tak nampak, bukan dah engkau boleh masuk syurga. Nanti tengok-tengok engkau boleh masuk neraka, aku masuk. Dia akan beranggapan sedemikian. Sebab itu perkataan-perkataan sebegini boleh sebut, tapi pada orang-orang yang ada ilmu, pada orang-orang yang tabalah, orang yang masih lagi tidak memainkan sentimen syurga dan neraka ni, seolah-olah orang yang Islam boleh menghukum orang lain masuk neraka, orang Islam sahaja boleh masuk syurga. Sedangkan kita jumpa banyak, kita jumpa datang dengan solat, dengan adakah orang ini tidak beriman? Orang ini beriman kerana dia melakukan satu perkara, akhirnya dia masuk neraka dulu. Lepas tu saya lebih suka pendekatan kita sebagai orang mukmin ni. Orang yang tidak beriman ni, dia tahu bukanlah penilaiannya, bukanlah penilaian manusia itu masuk syurga. Kerana manusia ni berbolak-balik hati dia, samalah dengan mereka. Walaupun mereka sekarang tidak beriman, hati mereka berbolak-balik. Mungkin satu hari nanti Allah Ta'ala dengan hidayah Allah Ta'ala bagi dia untuk beriman. Lalu jawapan yang paling tuntas kepada orang yang masih lagi tidak beriman itu, kita kata orang Muslim saja masuk syurga. Tak, memang itu janji Allah, orang Muslim mesti masuk syurga. Tetapi bukan semua Muslim akan masuk syurga dulu. Saya ulang, memang janji Allah Ta'ala orang yang la ilaha illallah, dia ada tauhid la ilaha illallah, orang ini akan masuk dalam syurga. Tetapi bukan semua yang awalnya kepada hari akhirat itu adalah syurga. Mungkin sebahagian mereka masuk neraka dulu. Allah Ta'ala nak bersih. Kalau mereka kekal dengan keimanan mereka untuk tidak memilih Allah Ta'ala sebagai Tuhan sampai dia mati, sampai nyawa dikorong, seperti mana yang kita
itu, maka orang itu akan termasuk sebagai golongan orang yang akan dimasukkan dalam api neraka. Cuma di mulut kita orang mukmin ni, tak perlulah kita nak hebahkan sangat tu ahli neraka, ni ahli neraka, tidak perlu. Kerana dia akan balik-balik kepada perkara pokok asal perbincangan kita tadi, bagaimana seorang mukmin menentukan kebaikan dia yang dia nak buat, dan dia nak menangkis segala kejahatan yang dia cuba elak sebaik-baiknya, elak seboleh-bolehnya. Akhirnya timbangan dia pada hari akhirat besok, timbangan yang baik lebih banyak daripada timbangan yang berat. Ya? Sebagai penutup ya tuan-tuan, ya, saya nak bacakan kepada tuan-tuan bagaimana gambaran Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis digambarkan dahsyatnya akan hari kiamat itu. Di antaranya disebut ya'raqun nas yaumal qiyamah hatta yadhhaba araquhum fil ar 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Pada hari kiamat orang-orang yang berkeringat hingga meresap dalam tanah dalam 70 hasta dan tergenang sehingga menenggelamkan mereka sampai ke telinga. Nah, kira betapa penatnya manusia, berpeluh-peluhnya orang kerana penat, kerana panas, kerana takut, kerana risau. Wa idza kana yaumal qiyamah uthniyati syamsu minal ibad hatta takunu qadri milin aw milain fatasharuhunna fil araq ka qadri a'malihim minhum may ya'khudhuhu ila aqibaih wa minhum may ya'khudhuhu ila hiqwaihi wa minhum may yuljimuhu ila iljaman. Apabila hari dikatkan sehingga tinggal berjarak 1 atau 2 batu, lalu mereka dibakar dengan terik matahari sehingga keringat sesuai dengan amalan mereka. Ada yang tenggelam dalam hingga 2 tumitnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan ada yang tenggelam sampai ke dalam. Itulah gambaran gambaran pada hari yang penuh susah. Jadi manfaat pada kita adalah amalan kita yang terbaik yang kita cuba lakukan di dunia ini. Cuba kita kurang-kurangkan amalan yang ada kaitan dengan perkara-perkara yang jahat. Kita banyakkan amalan-amalan yang baik. Mudah-mudahan amal kebaikan kita itu Allah Ta'ala kira. Ikhlaskan niat kita dalam segala ibadah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan sebanyak-banyaknya amalan dan ditimbang sebagai amalan yang memberi manfaat pada kita. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.